Jadi bulat, buka ruangan ni makna ukuran dia ni 1 zirok 1 hasta. Dalamnya ini 2,5 zirok, 2,5 hasta. Tu ukuran dia. Paling kurang lah tu. Dan mana kalau adalah luasnya, luas ni makna buka ni lah, luasnya ini 1 zirok, maka adalah kelilingnya, keliling bulat tu 3 zirok, 3 hasta. Keliling bulat ni. Ni bulat ni. Jadi dia kata kalau luas dia ni 1 zirok 1 hasta, maka hak ni bulat dia ni mesti 3 hasta. 3 hasta. Hak yang bulat buka ni 1 hasta, hak ni 3 hasta, hak ni 2 hasta setengah. Gitu. Ni sekurang-kurang. Kalau lebih tu makna bebas lah, mana lepas lah. Kalau lebih tu makna lepas lah. 1 hasta ni bukan besar pun. Tu Kemudian kata musannif, dan 1 mana tadi? Tak habis lagi tu. Adalah kelilingnya, keliling bulat tadi tu 3 zira' dan 1 subu' zira'. Subu' tu 1/7. Subu' tu maksud dia 1/7. Maknanya gini. Tadi dia kata bukaan dia ni 1 hasta. Hak ni 1 hasta lah. Kemudian hak ni 3 hasta, 3 1/7 hasta. Gitu. Hak yang bulat ni mestilah 3 1/7 hasta. Hak dalam ni 2 hasta setengah. Gitu. Tu sekurang-kurangnya. Nak capai 2 kullah air. Ini kalau bentuk bulat. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, yang 3 habis. Betul? Habis tu 1 subu' dhira, itu yang bulat. Dan pada tempat yang 3 persegi. Sekarang ni kalau tempat yang kita nak letak air tu, dia punya bentuk dia 3 segi. Maka macam mana dia punya ukuran dia? 3 segi. Maka 1 zira' setengah lebarnya, lebar 3 segi, dan panjangnya, panjang 3 segi. Bayang sendirilah hak piramid tu. Kalau piramid kan, kalau kita buat gitu tu, dia belah bawah tapak dia tu ke 4 segi. Bila 4 segi tu mana ada panjang dan lebar. Jadi panjang dan lebar dia itu mestilah 1 zira' setengah. Mesti 1 hasta setengah. 1,5 hasta, 1.5 hasta. Mesti 1.5 hasta bahagian lebar dan panjang. Tu untuk piramid. Dan 2 zira' dalamnya, dalam 3 persegi. Dari sudut dalam pula sampai ke penghujung 3 segi itu mestilah sekurang-kurangnya 2 hasta. Tu. Jadi belah 4 segi itu 1 hasta setengah, panjang pun 1 hasta setengah, lebar pun 1 hasta setengah. Kemudian dari sudut kedalamannya piramid itu mestilah sekurang-kurangnya 2 hasta, 2 hasta. 2 hasta. 2 zira' ni 2 hasta. Tu kalau sekurang-kurang air diletakkan dalam piramid tu, maka qadar tu lah 2 kullah. Dah kalau 4 segi dia tak sebut sini. 4 segi pun sama lah. 4 segi pun sama. Kalau 4 segi kita boleh kabur cm. Sebab mudah sikit. Kalau 4 segi, panjang, lebar, dalam semuanya 60 cm. Panjang dia 60 cm, lebar dia 60 cm, dalam dia pun 60 cm, lebih kurang. Mungkin 60 lebih sikit itulah. Tu yang panggil paling kurang lah. Jadi 60 cm ni bukan besar pun. Tak sampai semeter. Jadi 60 cm dalam, 60 cm lebar, 60 cm panjang. Kita pun letak air penuh dalam tu. Tu 2 kullah. Kalau lebih daripada qadar tu, lebih pada 2 kullah lah maksud dia. Aku punya 4 segi, kolah 4 segi aku tu bukan 60 cm dah, 100 cm dah. Tu memang cerak dah 2 kullah. Panjang tu, contoh kolah masjid, kau kolah surau, panjang tu ada 200 cm. Panjang tu. Tu lebar pula lebih kurang 1 meter. Tadi 2 meter lebar, 2 meter panjang, hak lebar 1 meter, hak dalam 1 meter. Tu cerak lah. Hak tu lebih 2 kullah. Kerana lebih sangat. Tu terlebih, sangat-sangat lebih.
Ni paling kurang saja. Ni paling kurang. Bukan nak suruh kata kita nak ukur 60 cm tu. Maknanya kalau lebih daripada tu, maknanya ceraklah 2 kulah tu. Tak payah nak tuang air, buang masa. Jadi part segi dia tak sebut sini lah, kita sebut siap. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, mana tadi? Habis. Kemudian, dan jika jatuh di dalam umpama minyak. Tengok. Umpama minyak itu merujuk kepada cecair. Apa-apa jenis cecair selain air. Tu dia kata umpama minyak. Dia tak kata jikalau jatuh ke dalam minyak. Dia tak kata gitu. Sebab bila kata jatuh ke dalam minyak, maka dia akan tercetus je persoalan lain. Dah kalau jatuh dalam kopi je mana? Ini sama. Umpama minyak, mana kopi ke, teh ke, kari ke, apa-apa saja yang bernama cecair, yang bukan air. Satu. Maka dia kata umpama minyak atau di dalam air yang sedikit. Bila kita kata air yang sedikit, mana air itu kurang 2 kulah. Maknanya contohnya air itu 100 liter ke, 50 liter ke, 1.5 liter ke, kurang lah tu. Okey, kalau jatuh dalam tu, jatuh apa? Oleh najis. Satu. Najis apa? Najis ni ada 2. Ni najis yang harus, yang tiada dilihatkan dia. Kan najis itu oleh mata yang pertengahan. Najis yang harus, yang tiada dilihatkan dia, dilihatkan najis itu oleh mata yang pertengahan. Sebab apa dia kata najis yang harus tu? Makna najis tu najis yang dimaafkan. Sebab najis yang tak dapat dilihat oleh mata kepala yang pertengahan itu dimaafkan dengan beberapa syarat lah. Kalau tak nyata sungguh lah. Mata yang pertengahan. Sebab apa dia kata mata yang pertengahan? Kerana nak keluar orang mata rabun. Mata rabun tidak diambil kira. Dia buka spek mata contohnya, dia tak nampak. Padahal kalau orang yang tak pakai spek mata dan cerah matanya lagi, dia nampak. Maka tu najis lah. Dan juga tak masuk juga mata yang terlalu tajam. Tajam lajuk. Sampai semut kat situ pun dia nampak lah, jerah. Jelas dia nampak. Tu tajam sangat tu. Itu pun tak diambil kira. Yang diambil kira mata yang pertengahan. Sekira-kira kalau kita tengok, nampak ke ada orang yang mata normal, pertengahan ni normal lah, mata normal, tengok-tengok tak ada, tak lihat. Maka kalau jatuh ni, dia tak jawab lagi tu. Satu. Atau jatuh padanya pada umpama minyak ataupun air yang sedikit tadi, bangkai binatang yang tiada baginya, bagi binatang tadi, darah yang mengalir. Dia bangkai ni ada 2. Pertamanya bangkai yang mengalir darah, yang kedua bangkai yang tak mengalir darah. Bangkai yang mengalir darah ni senang ceritanya, binatang tersebut ada sistem pendarahan. Contoh lembu, kambing, dia ada sistem pendarahan tu. Pendarahan tu ada di berjalan. Berjalan semua dalam sistem pendarahan, dalam sistem badan itu ada pendarahan yang mengalir daripada jantung ke tempat lain, seluruh badan binatang dan kambing ataupun lembu tadi. Macam kita jugalah. Ada juga pendarahan, sistem pendarahan kita. Kita akan melalui darah kita ni ke tempat sini situ. Sebab tu bila kita sembelih memancut, makna dia tu adalah darah yang mengalir. Bila dia mati, maka dia termasuk bangkai yang mengalir darahnya. Terkeluarlah tu. Ini nak bincang pasal binatang yang tak ada baginya darah yang mengalir. Contoh apa? Sehari pun dah bagi contoh. Kita bagi contoh siap-siap. Contohnya ialah cicak. Kalau kita koyak cicak tu, tak ada. Darah tu sikit sangat. Dia tidak memancut pun. Nyamuk mari. Pak. Kita tepek dia, kita tapar dia. Kalau puk gitu kecil itu kalau keluar darah pun keluar darah sikit je. Dia tidak memancut. Sebab apa? Sebab dia serangga. Senang cerita, serangga dia bukan binatang yang mengalir.
Serangga dia bukan binatang yang mengalir. Maka sekarang ni kalau masuk bangkai, bangkai ni makna binatang yang tak mengalir darah ni mati. Dia masuk pula ke dalam umpama minyak, sama ada minyak, kuah kari, kuah masak lemak cili api, teh openg, dan sebagainya. Maka jadilah akan anggota bangkai tadi pada ketika hidupnya. Pada ketika hidup binatang yang tiada bagian darah tadi. Apa ni tiba-tiba ni? Dia kata atau jatuh padanya pada umpama minyak ataupun air yang sedikit tadi, bangkai binatang yang tiada baginya bagi binatang tadi darah yang mengalir. Jadilah akan anggota binatang tadi pada ketika hidupnya, pada ketika hidup bangkai tadi seperti kalau kalau ni itulah apa nama tu, scorpion. Kalau jengking. Jadi anggota dia tu ketika hidup dia seperti kala jengking, makna tak mengalir darah dia. Kala jengking antara binatang ataupun serangga yang tidak, serangga ke dia tak tahu itu. Binatang yang tak mengalir darah dia. Jadi waktu hidup pun tak mengalir darah, waktu mati pun tak mengalir darah. Contoh kalau ni dia mati masuk dalam teh openg. Kalau ni mati masuk dalam minyak. Kalau ni mati masuk dalam air yang sedikit, air yang kurang 2 pullah. Okey, satu. Dan cicak. Cicak lah. Dia duk melewat dalam surau. Duk lalu tet, bunyi-bunyi tu. Tu cicak tu. Cicak pun dia tidak mengalir darah dia. Dan kumbang. Kumbang pun sama juga, tak mengalir darahnya. Dan kabur. Kabur ni wallahualam serangga juga ni. Cuma bahasa dia tak tahu. Kabur binatang apa? Nak kata serangga lah. Lalat, nyamuk dan sebagainya. Dan yakni padahal tiada mengubah ia serangga tadi yang jatuh tadi tu akan air. Air mana ni? Air sedikit lah. Kena topik tu air sedikit. Kan kata air banyak pula. Air sedikit lah. Ataupun suatu yang cair. Okey. Semua tu niscaya tiada menajis ia bangkai yang jatuh tadi. Tiada menajis ia apa tadi? Najis yang tak dapat dilihat oleh mata kepala yang pertengahan akan air. Tak najis lah kau. Jadi dia ada dua masalah. Pertamanya sekarang ni dia kata 2 kali 2 4. Okey. Sekarang ni dia kata masuk najis yang mana kalau kita tengok dengan mata kepala normal tak nampak najis itu. Contoh apa dia? Contohnya lalat yang hurung tahi anjing. Ataupun tahi anjing lah. Sebab anjing tu khilaf pula. Tahi kucing. Tahi kucing. Dia pun hurung kat tahi kucing. Jadi dia pun letak kaki dia kat tahi kucing tu. Lepas tu dia pun terbang pula pergi ke sentuh ke teh openg kita. Ataupun sentuh ke dalam kopi kita. Lepas tu dia terbang. Najis ke tak? Dan kita nampaklah lalat tu dia sedang hurung tahi kucing tu. Dia pun terbang relax, masuk kaki dia tu celup dalam kopi. Lepas tu dia terbang balik. Jadi macam mana? Adakah najis kopi kita tu? Ataupun adakah najis air yang kurang 2 kullah apabila lalat tadi masuk celup kaki dia yang telah pijak tahi kucing tu ke dalam air ataupun minyak tadi? Jawab dia tak najis. Sebab apa? Sebab kita tak nampak di mata kasar yang normal ni tahi kucing itu lekat di lalat. Tak nampak. Nampak? Tak nampak. Terlalu kecil. Jadi najis tak najis? Dia masuk dalam celup kaki dalam Milo ais ke, kopi ke, minyak ke, air kurang 2 kullah ke, kari ke, masak lemak cili api ke, tak najis. Satu. Yang keduanya, jatuh bangkai yang tak mengalir darah. Contoh tadi dia kata cicak, kalak, kumbang, nyamuk, lalat dan sebagainya. Jatuh berdebuk dalam kari.
Kari ataupun dia panggil umpama minyak tadi tu, hak tu lebih 2 kulah pun sama juga. Contoh kita letak minyak tu lebih 2 kulah, ataupun kari tu lebih 2 kulah. Masak satu lebih daripada 2 kulah kari tu. Masuklah lalat tadi yang pijak tahi kucing. Masuk dalam, celup dalam kari kita yang lebih 2 kulah. Tu pun tak najis. Sekarang ni jatuh cicak. Cicak mana? Cicak yang mati ke hidup? Cicak yang mati dia jatuh sendiri, bukan kita campak. Kalau kita campak najis lah. Kalau kita campak bangkai yang tak mengalir darahnya, bangkai binatang yang tak mengalir darahnya, tetap najis lah, sebab kita sengaja campak. Dia sengaja campak. Macam kita kata minggu lepas, nak baca kopi tu, letak gula dulu baru air, bukannya air kemudian gula. Sebab takut kalau kita letak air dulu kemudian gula tu ada semut, tiba-tiba kita masuk nampak semut pun mati. Sebab apa? Sebab masukkan gula selepas daripada air. Dan semut tadi menghurung di gula tadi. Semut tadi ada dalam gula. Dia pun kita tengok lepas kita kacau, ada pula semut mati. Soh semut mati tadi sebab kita letak gula tadi, dia ada dalam tu. Jadi bila begitu, makna kita ni sengaja letak semut dan mati dalam tu dengan perbuatan kita, maka dia panggil najis. Beza kalau dia jatuh sendiri. Contoh semut, dia tu nampak geram kopi tu, dia pun nak buat swimming pool dalam kopi tu. Dia pun terjun dengan kawan-kawan, ada berdemuk mati belakang dalam tu. Ada 10 semut. Kita tengok, baru ada, tadi tak ada pun. Hak tadi mati, kita boleh angkat, kita minum tak apa. Tak najis lah. Lalu kedok tu lain cerita. Sayang nak baca lain. Buang je lah semut ni. Buang, tak ada apa. Tu ni sama juga cicak, kalau kumbang pun semua ni, kalau jatuh ke dalam air yang sedikit ataupun kari, teh openg, kopi panas dan sebagainya yang selain air, maka dia tak najis. Tak najis ni kan kait lah kalau tak ubah bau, rasa atau warna. Kalau ubah bau, rasa, warna tu lain cerita lah. Dan dengan syarat kita bukan campak sendiri dalam tu. Kalau kita campak, jadi lain cerita lah pula. Habis. Habislah bab air. Masuk pula fasal baru. Faslun fil istinja'i. Ini satu fasal pada menyatakan istinja. Istinja ni basuh berak kecing. Senang ceritanya, istinja ni basuh berak kecing. Nampak macam mudah, tapi bahas panjang. Faslun fil istinja'i. Ini fasal pada menyatakan istinja. Bermula wajib istinja daripada tiap-tiap sesuatu yang keluar daripada kubul atau dubur. Wajib itu jika ada yang keluar itu najis dan berlumur tempat keluarnya keluar najis. Doktor. Okey. Jadi kita kata wajib istinja ini bila keluar sesuatu daripada kubul. Kubul ni jalan depan, dubur jalan belakang. Kubul bagi laki namanya zakar, kubul bagi perempuan namanya farash. Adapun belakang samalah, dia panggil dubur belakang. Jadi keluar sesuatu yang mana kalau keluar tu najis satu. Syarat dia mesti najis. Yang keduanya berlumuran. Yang keduanya berlumuran. Jadi andai kata keluar-keluar tu kacang. Jadi kacang bukannya najis. Kacang sungguh lah, bukan kacang yang bersalut dengan najis dah. Kalau kacang yang bersalut dengan tahi, memang kena basuh lah sebab dia tahi tu. Ni kacang saja. Semata-mata kacang. Kita makan-makan telan terus tak kunyah contohnya, dia masuk-masuk keluar kat tubuh. Tak ada berlumuran dengan najis apa. Keluar kacang semata-mata. Tu tak wajib basuh. Tu. Tak wajib basuh. Sebab apa? Sebab syarat dia mesti najis. Dan yang kedua berlumuran. Jadi kalau yang keluar itu
yang luar daripada adat tapi dia najis dan berlumuran, tetap wajib basuh. Contohnya keluar daripada dubur tu darah. Darah najis tak? Najis. Berlumuran tak? Berlumuran. Wajib basuh. Walaupun nadir dia bagi. Benda yang ganjil, ada keluar darah kok dubur. Ada lah. Mana tahu kok ada. Wajib basuh sebab dia najis. Keluar air kecil kok dubur. Pelik sikit. Orang kecil kok kubul, dia dubur. Sama juga wajib basuh sebab dia najis dan berlumuran. Tu. Jadi wajib istinja ni bila ni? Wajib istinja ni bila kita nak buat semayang, kita nak buat ibadat yang syarat sahnya suci daripada najis di anggota kita. Maka kita wajib istinja lah untuk suci je. Tu. Jadi sekarang ni masuk bab istinja. Kemudian tempat maka tiada wajib istinja daripada sesuatu yang kering. Kering. Tadi dia kata basah. Basah ni berlumuran lah. Bila bahan kata najis dan berlumuran, maka terkeluarlah kalau kering. Bahkan makruh istinja daripada kentut. Kita kentut-kentut basuh begok, macam basuh begok, makruh. Bahawa sebab dituntut untuk istinja basuh begok, atau kita bagi basuh begok ni mana basuh dubur lah. Bukan semesti begok. Senang cerita bahasa dia. Dia kentut ya, bukan kalau tahik pun dia pergi basuh, makruh. Tu. Sebab apa? Tak ada tuntutan daripada syarak untuk basuh di situ kalau kentut. Tiba-tiba dia pergi buat, makruh hukum dia. Yang syarak tuntutnya ialah bila dia tu yang keluar tu najis, walaupun ganjil, walaupun nadir sekalipun. Dan yang kedua mestilah berlumuran. Basah lah dia panggil berlumuran ni. Barulah kita basuh. Kalau kering, contohnya keluar tahik kering. Tak kering betul. Tak berlumur langsung. Keluar kering. Memang kering. Kita kutip tu kalau kita buang tu tak ada bekas di tangan kita. Contoh lah. Tu kering sungguh lah. Contoh tahik cicak lah. Tahik cicak kering tu. Kita angkat-angkat tu, kita tok itu pun tak terbekas di tangan kita. Tak terbekas di lantai. Kering tu. Tu tak wajib basuh. Jadi tahik cicak yang kering, bila kita buang, tak ada kesan pun di lantai tu, tak payah basuh lah. Tak wajib basuh pun. Yang najis tu tahik tu. Jadi kalau ada berlumuran, contoh kita buang, kita angkat tahik cicak tu, ada bekas-bekas, tu berlumuran tu bukan kering. Contoh biasanya cicak bau berak. Cicak bau berak tu biasanya basah lah. Lepas tu lama tak kutip, kita pun kutip, ada bekas-bekas di lantai. Tu pun dia panggil najis air ni wajib basuh lah. Sebab ada bekas. Yang kering, betul-betul kering ni, bila dia berak ni, kita angkat tu tak ada kesan langsung di lantai. Kita detik itu pun tak ada kesan di tangan kita. Tu tak basuh. Tak payah basuh, tak apa. Tu lagi kering, bulu kucing. Bulu kucing najis. Dia pun mari kat kita, mari kat rimba kita. Kita duk tengok televisyen contohnya, dia mari. Lepas dia keluar tu ada 6 bulu. 6 bulu yang kering. Kita pun kibah ya, tak ada basuh kain tu, kibah ya. Gerak. Dia pun bulu kucing tadi pun bebas, lepas daripada kain kita. Tak payah basuh sebab dia kering. Tu. Sebab apa? Dia kering. Maka najis tadi tak iktibar najis untuk basuh lah. Memang dia najis, bulu tu memang najis, tapi disebabkan dia kering tak payah basuh. Tu. Lagi anjing kering. Tangan kita kering, kita pun letak di tangan anjing, di badan anjing tu. Kena basuh? Tak basuh lah sebab kering. Tu. Kita punya tangan kering, anjing tu pun badannya kering. Jadi wajib basuh? Tak wajib basuh. Tu. Contoh lagi, kita beli sabun cap babi. Tak ada kerjaan. Kita baru beli RM5 cap babi. Kita pun pegang. Basah tak? Sabun tadi tak basah. Tangan kita pun tak basah. Tiba-tiba baru tahu, loh ni sabun babi. Kita pun buang. Wajib basuh tangan? Tak wajib basuh sebab kering. Gitu.
Oh, kering banyak contoh tak faham ke tak tahu. Jadi kalau kering najis tu dengan kita pun kering, bila bersentuhan maka tak payah basuh. Yang najisnya bila dua-dua basah atau salah satu basah, ada kesan-kesan najis, ain najis, tu wajib basuh lah. Selesai. Kemudian tetapi sunat ia tetapi sunat ia istinja itu jika basah tempatnya, tempat ketuk tadi. Ketuk tu makruh istinja. Tapi bila ketuk tu ada basah sikit, rasa lembab-lembab sikit, sunat jugalah basuh. Tak wajib sunat sebab ketuk bukan najis. Jadi kita ada 3 hukum sini. Wajib basuh bila yang keluar tu najis dan berlumuran. Makruh basuh kalau ketuk semata-mata. Sunat basuh kalau lepas ketuk tu ada basah-basah kat dua kita. Kita pun basuh sunat. Ini bukan lepas ni nak suruh cek. Maknanya tak payah basuh, tak apa ketuk ni. Bukan nak suruh cek, rumah aku ni kering ke tak? Kalau lepas ketuk dia basuh. Tak payah buat gitu. Kan ruah-ruah pula, benda sunat pun. Dan daripada umpama tahi yang keras. Dan daripada umpama tahi yang keras. Ni sunat juga basuh kalau lah tahi tadi tu kerah. Kerah ni makna dia tak basah, dia kering tapi tahi. Sunat basuh. Tak wajib basuh. Sebab apa tak wajib basuh? Sebab dia tak berlumuran. Dia rebus dah tadi. Syarat dia mesti najis dan berlumuran, makna dia basah. Tiba-tiba kita keluar tahi, kerah betul, kering betul. Kerah dan kering. Sekira-kira dubur kita tu tak basah pun, tak berlumuran dengan najis, sunat je basuh. Tapi jarang lah ni, biasanya tahi kerah pun berlumuran juga. Jadi wajib basuh lah. Ni jarang sangat lah tahi kerah yang kering ni. Tu. Ataupun ulat yang kering juga sunat basuh. Sunat ni mana tak wajib. Mana tadi tahi kering tu, kerah yang kering tu, kalau keluar tu kita tak membasuh pun tak apa. Sama juga ulat yang kering, keluar kut dubur, keluar kut kubul, dia kering. Dan ulat itu suatu benda yang keluar, maka tak wajib basuh. Sebab tamanya dia tidak melumurkan tempat kubul dan dubur, maka dia tak wajib basuh. Dia tak wajib basuh Ulat yang kering keluar tok-tek keluar daripada dubur kita, basah tak basah, kering, sunat basuh. Tapi kalau ulat tu keluar sekali dengan tahi kita, tu basuh lah, tu dah berlumuran najis. Kena ingat lah berlumuran najis tu. Sebab apa kata sunat? Kerana keluar daripada khilaf. Khilaf apa? Khilaf ada yang kata wajib basuh juga. Maknanya ni tuntutan sunat lah untuk keluar khilaf. Dalam mazhab Syafi'i banyak tuntutan sunat untuk keluar khilaf. Ini nak keluar khilaf yang mengatakan wajib basuh juga. Tak, mazhab Syafi'i kata sunat. Taklah sampai tahap tak payah basuh langsung, tapi sunat basuh. Tadi yang kata kentut tu makruh basuh, tapi kalau basah tempat dia tu lepas kentut, basuh tu sunat. Sebab apa? Sebab ada lumuran basah tu. Walaupun tak ada najis, tapi basah tu ada, sunat basuh. Tahi yang kerah pula dia tak berlumuran, tapi dia tu najis, sunat basuh. Ulat tu pula dia tak najis, tapi ulat yang kering. Ulat yang kering dia tak najis, ulat tu bukan najis, ulat tu. Dan kering dia tu tak basah pula, tapi keluar kut dubur, sunat basuh. Jadi yang wajib basuh dua syarat ya. Pertama najis, dan yang kedua berlumuran, basah. Dua tu. Kalau tak ada salah satu ni, boleh jadi makruh, boleh jadi sunat. Kalau makruh kentut tu lah, kentut tu dia bukan najis dan dia tidak melumurkan. Tapi bila lepas kentut tu dia melumurkan dubur tu, tapi dia bukan najis, sunat basuh. Tahi yang keras, yang kering, dia tidak melumurkan, tapi dia najis,
tahi tu najis, maka sunat basuh. Ulat yang kering, ulat tu bukan najis, kering, lagi pula kering, dia tidak melumurkan, sunat basuh. Jadi yang wajib basuh dua syarat, najis dan melumurkan. Tu ya. Tu. Selesai. Maka hendaklah istinja dengan air. Noktah. Batu tu. Dia sebenarnya ada tertib. Paling afdalnya basuh dengan dua-dua. Batu tu contoh ya, bukan suruh dengan batu, makna dengan syarat-syarat batu lah. Syarat dia mesti kesat, tak terkoyak, tak basah. Contoh biasanya tisu hat orang jual yang contoh tisu untuk istinja tu, yang keras tu, yang kasar tu. Tu lah. Tak syarat batu. Tak syarat batu. Baik tu ada dah. Macam tak ada dia tak syarat batu. Dia syaratnya ialah tisu. Bukan tisu. Syaratnya ialah benda tu kesat, tak mudah terkoyak, tidak basah dan sebagainya. Akan datang lah. Antaranya tisu yang biasa orang duk beli tu lah. Tisu kesat tu. Biasa orang Cina beli lah. Dia kesat pakai hak tu. Ataupun tengok kapal terbang ke, tengok masuk tandas dia ada tisu tu. Bukan ada tisu tu. Tu. Dia tak semesti batu. Tapi kalau tisu macam ni tak leh. Tisu ni koyak. Calik sikit habis koyak. Tak leh ni tisu lain. Ni tisu untuk muka. Tisu pun macam-macam pula. Tisu untuk muka, tisu untuk ada tisu yang tak tisu yang tak koyak langsung tu, untuk lap-lap tu. Tu tisu lain pula. Ni tisu untuk basuh berak tu. Kena betah kali. Jadi yang paling afdalnya lap dengan tisu tu dulu, kemudian basuh. Itu yang paling afdal. Buat beli. Ibaidin cari. Ada banyak idea tu. Baidin. Yang kedua, air saja. Air saja. Air yang kita nak buat tu air sajalah. Yang ketiga, dengan umpama batu tadi. Jadi dia tak syarat kalau nak pakai batu tu tak ada air, tak syarat. Kalau kita nak pakai kesat lalu tak apa. Aku malas ke air nak jimat. Tak apa. Dia pun cari dengan tisu yang cukup syarat tadi. Tak apa, tak ada masalah. Dia bukan kena dah tertib, mesti kena air dulu barulah istinja. Tak, bukan gitu. Dia bukan tayamum ni. Kalau tayamum lain cerita lah. Tayamum tu perlu kepada air. Baru dia tak ada air, baru bertayamum. Tu lain. Tu untuk bersuci dari sudut wuduk dan mandi. Gantinya ialah tayamum. Ni bukan ganti-ganti ni. Boleh kita buat selalu. Ni. Kemudian kata musannif rahimahullah, maka keluar dengan yang najis itu yang suci. Tadi kan dia kata wajib istinja itu kalau benda tu najis, maka keluarlah hak suci. Hak suci tak wajib basuh. Seperti mani. Seperti air mani. Air mani najis tak? Dalam mazhab Syafi'i tak najis. Dalam mazhab Maliki najis. Apa dalil kita kata tak najis? Sebab kita ni asal daripada air mani. Kalau kita air mani najis, kita ni najis ya. Tu dalil mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Maliki kata najis. Dan keluar air mani tanpa sengaja, contohnya mimpi dan sebagainya ketika bulan puasa, maka tidak batal puasa. Tidak batal puasa. Silap. Air madhi najis. Dan dia keluar kalau bulan puasa ataupun ketika kita berpuasa, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau mazhab Maliki batal puasa. Mazhab Maliki keluar air madhi batal puasa. Kita keluarlah air madhi satu kampung pun tak batal puasa. Satu jak air madhi kita tak batal puasa. Tapi kalau mazhab Maliki batal. Jadi air mani tak suci, tak najis, dia suci. Maka sunat istinja daripada air mani tadi. Sunat istinja. Mana lepas keluar air mani tu, maka kita pun basuh. Sunat. Sunat basuh. Lepas keluar air mani, sunat basuh. Basuh tu sama dengan air ataupun kesat tadi tu lah, dengan umpama batu tu.
Sebab apa sunat basuh? Kerana keluar daripada khilaf orang, yakni ulama, yang mewajibkan istinja. Mungkin mazhab Maliki kot, wallahualam. Tak cek mazhab mana. Bila dia kata ada orang yang wajib ni, makna ada mazhab lain selain Syafi'iyah yang mewajibkan istinja selepas keluar air mani. Selepas keluar air mani sunat istinja. Sebab apa? Nak keluar khilaf. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan harus bagi seseorang bahawa ia seseorang istinja dengan batu jua. Boleh dengan batu. Kalau kita lain bukan kata batu, dengan umpama batu. Hak tu lebih tepat. Kerana bila kita kata batu, dah benda lain tak boleh. Boleh. Jadi cukup syarat. Syarat itu akan datang. Antaranya tadi lah, kesat, tak mudah terkoyak, tak basah dan sebagainya. Boleh dia itu pakai untuk istinja. Bukan syarat batu ya. Dan jika tiada dengan uzur sekalipun, walaupun tak ada uzur, nak pakai batu juga tak apa. Walaupun ada air itu melambak kat rumah, tiba-tiba nak pakai batu, boleh. Saja nak teh kau nak tahu. Nak mengamalkan fiqh yang kita belajar, kita pun teh pakai dengan batu. Boleh, tak ada masalah, walaupun tak ada uzur sekalipun. Dan jika ia pada tepi laut sekalipun, tu. Walaupun tepi laut kita pilih untuk istinja, boleh. Istinja dengan batu, boleh. Kita tak basuh dengan air di laut tu, basuh dengan sapu dengan batu, boleh. Sah, tak ada masalah. Bermula istinja. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.